各位早上好，平安。 Sebuah sukacita jikalau kita bisa bersama-sama beribadah. 如果我们能够聚在一起敬拜上帝，这是何等喜悦的事！ Mari kita akan masuk dalam doa. 让我们一起进入祷告。 Bapak Sorgawi, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. 天父上帝，我们向你献上感恩和感 Hari ini 谢。 adalah hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan setiap pagi. 今天是新的一天，是上帝赐福的一天。 Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, 我们能够来到你面前来敬拜主， menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. 能用心灵和诚实来敬拜上帝。 Kiranya Tuhan akan berbicara kepada kami ketika firman Tuhan kami baca dan renungkan. 当我们阅读你话语、思想话语的时候，求你对我们说话， Tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan yang menerjemahkan. 也赐福你两位仆人，无论是讲的或是翻的。 Dan biarlah kami sekalian menyerahkan bagi segala kemuliaan Tuhan saja. 并且我们能够将一切的荣耀都归于主。 Kiranya Roh Kudus akan menolong kepada kami, 但愿圣灵上帝帮助我们。 supaya kami sekalian bukan hanya menjadi pendengar yang baik, 但我愿我们不只是一个很好的听众， tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. 也能够成为一个很好的行道者。 Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, 各位主所爱弟兄姐妹， hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema. 那我们今天我们要一同来思想一个主题： Don't you need a doctor? 你不需要医生吗？ Saudara, apakah kita ini membutuhkan dokter? 我们每个人是否需要医生？ Jawabannya tergantung. 他的答案是不一定的。 Minggu lalu saya beribadah di GKI Sunter. 那3个组织呢，我是在顺德的国语堂敬拜， Saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu jemaat. 我跟其中一位会众交谈。 Jemaat ini berkata kepada kita, ada saya dengan beberapa orang teman-teman. 那么这个会众呢，就跟我还有其他的同工一起讲。 Dia mengatakan baru saja pulang dari Pineng 他说他刚从槟城回来， dan telah menjalani operasi, 而且经历一个手术， yaitu pemasangan ring di jantungnya. 就是在他的那个心脏里。 Dia mengatakan dia tidak Oleh merasa kepada. apa-apa, dia masih setiap hari katanya berlari. 他说他没有感到什么呀，他每一天早上还是在跑步， Dan juga dia merasa badannya juga fit, tidak gemuk, sehat. 而且他觉得他身体也很健康，也很没有任何的不适之处。 Tapi ketika selesai check up baru diketahui ternyata sudah 80% 但是经过一些检查，原来已经80%堵塞了， penyumbatan di jantungnya. 就是他的心脏的那个血管， Sehingga dilaksanakanlah pemasangan ring. 所以他就装了一些那个心脏的手术。 Dia mengatakan sebuah perkataan, ya ringnya mahal. 他说这个做这个手术是非常昂贵的。 Ring pernikahan pasangnya cuma 1, tapi di sana dia pasang 3 katanya. 那么结婚戒指只是戴上1个，在那边他装了3个。 Saudara, jikalau seseorang itu tidak tahu dirinya sakit, 如果一个人不知道自己生病了， dia tidak butuh dokter, saudara. 他就不需要医生。 Tetapi jikalau kita tahu kita tidak sehat, 但是如果我们知道我们自己身体不健 kita 康， membutuhkan dokter. 我们就需要医生。 Tuhan Yesus pada waktu itu berkata sebuah perkataan yang penting sekali. 那么主耶稣当时说了一句非常重要的话。 Apa yang Yesus katakan, saudara? 那么主耶稣说了什么呢？ Mari kita melihat Markus pasal 2 ayat yang ke-17. 那我们一起来看马可福音第2章17节。 Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. 那么主耶稣听见，就对他们说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。” Peristiwa ini adalah peristiwa yang dicatat di 3 Injil. 那么这件事情呢，记载在3个福音书当中， Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. 就是在马太福音、马可福音还有路加福音。 Lewi, maka kita tahu dia disebut sebagai juga Matius. 那么那个利未也称为马太， Memang nama pertamanya itu Lewi. 他原本的名字叫利未。 Dan ketika itu juga dia menyebut dirinya sebagai Matius. 那么
但是当时他也自称为马太。 Arti dari Matius itu tentu diberikan namanya oleh Tuhan Yesus. 那么马太这个名当然是主耶稣赐给他。 Karena di dalam perjalanan hidup Lewi, Lewi kemudian menjadi orang yang percaya. 那么在这个乱当中，要成为一个信主的人， Maka nama barunya itu adalah sebagai Matius. 所以他的新的名字叫做马太， Yang artinya anugerah Allah. 意思就是上帝的恩典。 Saudara, pada waktu itu umum seseorang yang menjadi orang percaya, maka Allah memberikan ketika ada peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, Allah memberikan nama baru. 所以当然一个人他在他信主之后呢，在他的一切的一些道路和经历当中，主耶稣就会赐给他一个新名， Abram menjadi Abraham. 就是亚伯兰成为亚伯拉罕， Yakub menjadi Israel. 雅各变成以色列， Simon menjadi Petrus. 那么西门变成彼得， Dan juga dikatakan Saulus menjadi Paulus, bukan? 而且扫罗也变成保罗。 Kalau kita bersama-sama melihat bagian ini, 如果我们一同看这一部分， saudara, kita tahu bahwa panggilan ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang Tuhan Yesus lakukan kepada Lewi. 那么我们知道这个呼召呢，是主耶稣主动发起的。 Panggilan Tuhan kepada Lewi itu dimulai dengan perkataan, ikutlah aku. 那么主耶稣对利未的呼召，他的开始就是说来跟从我。 Saudara, kata ini adalah sebuah undangan. 那么这个呼召是一个邀请， Kata ini adalah ajakan. 那么这个呼召也是一个呼 Dan 吁。 saudara, kita tahu pada waktu kita berbicara tentang ajakan, 但是如果我们讲说有关于激励或者是呼吁的时候， kita mau ikut atau tidak. 我们要跟他还是不要跟他？ Tetapi saudara, ketika kita mendapatkan undangan, 但是如果我们受邀， tentu kita akan melihat siapa yang mengundang kita. 当然我们要看是谁邀请了我们。 Kalau orang yang mengundang kita itu adalah seseorang yang begitu berprestasi, ada sesuatu martabat, jabatan, gelar dan sebagainya. 如果我们看到邀请我们的是一个大而可畏的人，或者是一个著名的人，或者是很有权力的人， Saya rasa saudara, setiap undangan itu akan berbeda kita responinya. 我想我们当然以不同的方式来回应。 Yesus memanggil atau mengundang Lewi. 那么主耶稣呼召或者是邀请这个利未， Dan pada waktu itu terjadi sebuah peristiwa. 那么当时就成了一件事情。 Setelah Lewi mengikut Kristus, 当利未跟从主耶稣之后， dia membuat sebuah pesta atau dengan kata lain jamuan makan bersama Tuhan Yesus. 他就设了一个宴席与主同席。 Maka ada orang-orang yang tidak suka, orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. 当时的法利赛人和文士他们都不喜欢， Maka ada perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 因此主耶稣有讲了一句话。 Apa yang dikatakan oleh Tuhan 那 Yesus? 么主耶稣说了什么呢？ Saudara, dua kalimat yang mengandung arti yang sama. 有这两句这句子呢，都有同样的意思， Bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter. 就是不是有病的人才用得到医生。 Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. 我来本不是招义人，乃是招罪人。 Artinya Tuhan Yesus tahu kondisi hati, keadaan rohani daripada Lewi. 所以主耶稣非常清楚利未的状态， Keadaannya itu seperti apa, saudara-saudara? 他的情况或状况是怎么样的呢？ Dia adalah orang yang sakit rohaninya. 他是一个在灵命上生病的人。 Saudara, jikalau kita berbicara tentang orang yang sakit rohani, 如果我们讲说一个人在他的属灵上生病了， orang yang sakit rohani ini dimulai bukan Lewi jadi orang yang sakit rohani. 那么这样的人是从他的属灵有病开 Tapi 始的。 memang semenjak manusia jatuh dalam dosa, 那么自从人跌在最终之后， ketika Adam jatuh melanggar ketetapan dan kehendak Allah, 当亚当跌在最终违反了上帝的旨意， maka telah terputus hubungan relasi Allah dengan manusia. 那当时呢，上帝跟人的关系就破裂了。 Dan kita mendengar sebuah istilah yaitu mati rohaninya. 那么我们就听了一句话，就是属灵上的死亡。 Mungkin di sini ada satu istilah yang dipakai, sakit rohaninya. 那么这里有句话，就是在灵命上生病了， Tidak sehat. 就是说不健康。 Manusia dicipta untuk menyembah Tuhan. 人被造是为了敬拜上帝， Tapi heran saudara, manusia saat ini menyembah kepada alam. 但是呢，当时这样的这时那个人却敬拜 Begitu 那亚当。 banyak yang ada di dalam alam semesta ini kita sembah. 他们
敬拜了这个宇宙万物很多的一切其他的。 Saudara, bukankah ada orang yang sangat mendewa-dewakan sesuatu tempat? 那么有些人呢，非常的崇拜某些地方或者人。 Kita bisa melihat pernyataan dari Tuhan Yesus 我们可以看到主耶稣所说的话， bahwa memang kondisi di dalam kehidupan daripada Lewi itu adalah sakit rohaninya. 他说这个利未的生命状况，原本他在属灵上是生病了。 Saudara, pernyataan Tuhan Yesus dua hal yang sama itu ada dua hal yang kita bisa perhatikan. 那么主耶稣说的这两件事是同样的事情，我们可以看到 Yang 不一样。 pertama itu adalah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita dikatakan sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. 所以那个是我们在世上的生活，我们就是还未信主之前 Kita 的生 hidup 活， di dalam dosa kita. 我们活在最终。 Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. 加拉太书第5章19到21节， Saudara, kalau saudara membaca, maka ada 15 hal di sana yang terjadi. 如果我们阅读的话，我们看到其中有15件事情发生。 Orang yang masih hidup di dalam dosa, dia akan terus melakukan percabulan, 那么一直活在罪中的人，就会犯了奸淫、 kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. 幽会的事情、邪荡或者拜偶像、邪术等等的事情。 Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya memikirkan hal ini, 因此，如果你和我思想这件事情的时候， maka kita bisa melihat adanya orang-orang yang ternyata seperti ini, saudara. 我们看到原本就有这样的人， Dia tidak mengerti dirinya 他不知道、不明白自己， adalah orang yang berdosa. 他不知道自己是一个罪人， Tapi ada yang tahu dirinya orang berdosa dan tetap hidup di dalam dosa. 但是却有一些人知道自己是罪人，但是还是继续活在罪中。 Saudara, ada seorang teman SMP yang untuk saya kami berkenalan sudah 50 tahun. 那么有一个中学的朋友，我们已经认识了大概15年。 Kemarin saya kontak dengan dia. 昨天我联系他， Saya ngobrol, 我跟他交谈， terus sampai hari ini dia tidak mau percaya. 直到今天他还是不愿意相信。 Padahal saudara, saya bersahabat dengan dia sekian lama. 其实呢，我跟他住在一起已经很久了。 Waktu saya belum masuk sekolah teologi, kami bersama-sama. 在我还没有进入神学院的时候，我们是在一起的。 Kalau ke gereja saya ajak, 如果去教会呢，我就邀请他， tapi dia tetap tidak mau percaya. 但是还是不愿意相信。 Saudara, ini sesuatu yang ironis sekali. 这是一件非常讽刺的事情。 Saya mengatakan, ayo kita datang kepada Tuhan. 我跟他讲说，来吧，我们去来到上帝面前。 Dan saudara, dia pernah menjawab sebuah perkataan. 那么他曾经回答这样一个问题： John kewe amun geus urang mah jadi jalma suci. Pakai bahasa Sundanya begitu, saudara. Kalau saya sudah suci, baru saya mau datang ke gereja. 他说，如果我成为一个圣人了，我才要到教会。 Saudara, bisakah seseorang itu bisa suci 一个人能够成圣吗？ tanpa Tuhan? 如果没有上帝， Jawabannya tentu nonsens, saudara. 那么这样的问他是一个幻说 Ada 的。 orang yang tahu 有些人知道 dirinya berdosa 自己已经犯罪， dan dia kemudian menyadarinya. 后来他意识到了。 Ada orang yang tahu dirinya berdosa, 有些人知道自己是罪人， tapi dia tidak mau hidup meninggalkan dosanya. 但是他不愿意离开他犯罪的生活。 Tapi ada orang yang tidak tahu dirinya adalah orang berdosa. Nah 但 ini, 是有些人却不知道自己是个罪人。 saudara, di dalam sebuah ajaran doa dari Tuhan Yesus, 在主耶稣教导一个祷告的当中， Yesus mengajarkan tentang dua orang yang berdoa kepada Tuhan. 主耶稣教导关于2个人向上帝祷告。 Saudara tahu orang yang pertama disebut adalah orang Farisi atau ahli Taurat. 大家知道，第一个人是一个法利赛人或者是文士。 Saudara, apa yang dia katakannya? Aku mengucap syukur kepadamu 他说：“我向你感恩， karena aku tidak sama seperti orang lain. 因为我不像其他的人， Aku bukan perampok, 我不是一个强盗， bukan orang lalim, 我不是一个强暴 bukan 的人， pesina, 也不是一个 dan 做 bukan 坏的 seperti 人， pemungut cukai itu. 就好像那个税吏一样。 Saudara, ada doa dari pemungut cukai. 那么，但是呢，有那个税吏所献上的祷告。 Apa yang dilakukan? Dikatakan dia berdiri jauh-jauh, 那么圣经说他站得远远的， bahkan tidak berani menengadah langit. 甚至不敢抬头望天， Dan dia memukul dirinya 而且他自己捶胸， dan berkata, "Ya Allah,
kasihani aku orang berdosa ini. 他说：“上帝啊，求你怜悯我这个罪人。” Saudara, kita melihat bahwa ada dua perbedaan, bukan sikap. 所以我们看到这两个人就有不一样的态度。 Sikap yang merasa dirinya berdosa, betul-betul berdosa. 如果他意识到自己是个罪人，他是真正的觉得自己是 Dan 罪人。 ada yang merasa tidak berdosa. 但是有些人却认为自己没有罪， Saya ini orang baik. 我是一个好人， Tidak pernah ada catatan kriminal. 我从来没有罪恶的那个犯， Tidak pernah dipenjarakan. 我从来没有犯罪， Tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti kejahatan dan seterusnya. 也没有做任何的恶事。 Saudara, kita bisa melihat di sini 我们可以从这里看到， bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus di kota Kapernaum, 就在加百农主耶稣的生活， dia mengundang Lewi untuk mengikut dia. 他邀请利未来跟从他。 Kita coba lihat dulu siapa Lewi ini. 我们看看这个利未到底是谁。 Saudara, kalau kita berbicara tentang Lewi, Lewi ini adalah seorang pemungut cukai. 如果我们看到这个利未，这个利未是个税吏。 Saudara, pada waktu itu adalah pemerintahan dari Raja Herodes Antipas. 那么当时候的总统是希利， Saat itu dilakukan yaitu penarikan pajak. 当时他举行了一个纳税的事 Di 情。 mana orang-orang Yahudi yang dijajah oleh kerajaan Roma itu membayar upeti atau pajak. 就是当时的那个犹太人在罗马政府之下，他们要还税。 Herodes Antipas itu melakukan yaitu seperti kuotanya waralaba. 那么这个希利呢，他当时就是要这样从中取利， Kepada siapa yang berani lalu membuka usaha yaitu menarik pajak, maka akan ada sesuatu yang tentunya terjadi. 那么谁愿意的话呢，谁能够做这个税吏？ Maka kita tahu bahwa orang-orang pada waktu itu pemungut cukai 所以我们看到当时的税吏 adalah orang-orang yang dilindungi oleh orang-orang Romawi. 是受罗马政府所保护的， Dia bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. 他能够从中取利，得到一些利益。 Saudara bicara tentang perpajakan, 如果讲关于税务， ada pajak penghasilan, 有一些是收入的税 ada 务， pajak tanah, 或者是田的罪， ada pajak atas pengangkutan barang dan hasil bumi, 或者是从那个地上取一些能源上的税。 penggunaan seperti tol, jalan raya, penyeberangan jembatan dan kegiatan lain. 或是快速公路，或是一些桥梁的一些税务， Termasuk pajak diri, saudara. 还有自己的税务。 Misalnya seorang laki-laki pada waktu dia berusia 14 sampai 65 dia harus bayar. 就是一个男人16岁到45岁，他要还税。 Dan wanita itu dari 12 sampai 65, dia 那 harus 么 bayar pajak. 女人就从12岁到40岁，她还要还税。 Maka kita tahu kalau nama Lewi sendiri, saudara, itu dari nama satu suku, bukan? 所以我们看到利未是从一个支派取出来的。 Nama Lewi itu dari suku yang melayani Tuhan. 那么利未是从一个服侍主的支派， Lewi tidak ada di bait Allah, 那么但是利未没有在上帝的殿中， tetapi Lewi ada di rumah cukai. 而是他在税吏的那个家里。 Posisinya ini adalah posisi yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. 那么这样的情形是犹太人非常讨厌的， Dia banyak memperoleh kekayaan secara finansial. 因为他在那个财务上得到了很多的利益。 Tetapi saudara, dia juga kehilangan kehormatan secara sosial. 但是他在社会的地位上呢，却失去了一些尊荣。 Dianggap sampah masyarakat. 社会当他是一个渣滓， Seperti orang berdosa, perampok, pencuri, dan seterusnya. 就像一个罪人、一个强盗，或者是 Mereka dianggap najis 他们觉得是污秽的人， dan tidak boleh hadir di dalam ibadah di sinagog. 而且他们不能够到教会去敬拜。 Saudara, Yohanes Pembaptis pernah berkata, saudara, 那么施洗约翰曾经 di 说， dalam Lukas pasal 3 ayat 12. 就是在路加福音第3章12节， Ketika ada orang-orang yang pemungut cukai datang untuk dibaptis, 如果当时有税吏要来受洗， mereka bertanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" 他们就会问夫子：“我们当做什么呢？” Maka dijawab, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." 那回答就是说，除了立定的数目，不可多取。 Saudara, bukankah ini sangat jelas?
所以这不是很明显吗？ Bahwa kehidupan orang-orang yang disebut pemungut cukai 所以作为一个税吏的人， itu sering hidup di dalam ketidakjujuran. 很多的时候就活在不诚实中。 Saudara, saya mau tanya, siapa yang suka dengan tukang pajak? 那么我现在问你们，你们很喜欢税务的人吗？ Saudara, saya yakin sekali banyak orang merasa tidak terlalu suka dengan orang yang menjadi pemungut pajak. 我相信我们当中很多人都不喜欢这个纳税的人， Karena orang-orang yang menjadi pemungut pajak seringkali, saudara, bukan orang yang bisa jujur. 因为这些税务所的人呢，很多时候都不是诚实的人。 Bukankah kita mendengar beberapa bulan yang lalu kasus tentang orang-orang pajak yang bisa mengatur segala sesuatu dan akhirnya gara-gara masalah satu anaknya jadi masalah yang rumit sekali. 我们也曾经看到一个事件，就是这个税务的人呢，他因为在一个事情当中的胡作非为，以致事情很大的事情发生。 Tetapi jabatan ini jabatan yang seringkali disebut jabatan basah, saudara. 但是这样的一个职位，很多时候成为一个士的职位， Godaannya sangat banyak sekali. 他的那个引诱很大。 Maka saudara, kalau kita bersama-sama melihat Lewi adalah orang yang berdosa. 如果我们一同看到利未是一个罪人， Orang yang tidak pantas untuk didekati. 是一个不配别人接近的人， Dan juga ketika Tuhan Yesus mengundang dia untuk mengikutinya. 而且当主耶稣呼召他来跟从他的时候， Itu hanya karena anugerah Tuhan. 那单单是上帝的恩典， Bukan kebetulan Tuhan Yesus bertemu dengan Lewi. 并不是偶然的主耶稣遇见这个利 Tetapi 未， Tuhan Yesus memang mencari Lewi. 而是主耶稣原本就是 Orang 寻找利 berdosa 未， seperti saudara dan saya. 就是一个罪人，像你和我一样。 Saudara, kita tahu bahwa ketika dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. 我们看到那个创世纪第3章第9节， Bukan Adam yang mencari Allah ketika jatuh dalam dosa. 当亚当跌在罪中的时候，不是他寻找上帝， Tetapi Allah yang mencari manusia. 而是上帝寻找罪人。 Karena apa? 为什么呢？ Karena kasihnya. 因为他的爱。 Saudara-saudara, kalau kita punya seorang anak. 如果我们每一个人有一个孩子， Anak kita berbuat kesalahan. 我们的孩子犯错了， Berbuat kebodohan. 犯了一件糊涂的事情， Bagaimana dengan kita? 我们怎么样呢？ Saya katakan saudara, kalau kita menjadi seorang yang disebut orang tua. 如果我们称为是家长的话， Seringkali dikatakan ada kata 1000 kali maaf. 那我们都会说有千言万语说出来。 Tuhan pun adalah seperti itu. 那么上帝也是一样， Ketika manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah 如果人是照着上帝的形象和样式造的， jatuh dalam dosa, 跌在最终， Allah yang mengasihi, 那么爱我们的主， Dia mencipta. 他创造我们。 Ketika manusia berdosa, 当人跌在最 Dia 终， pun tetap mengasihinya. 他还是爱我们， Penuh dengan anugerah. 是充满了恩典。 Oleh karena itu berbicara tentang Yohanes pasal 3 ayat 16. 那么就在约翰福音第3章16节， Saudara, ayat ini mungkin dari sejak kecil kita diingatkan. 这些经文可能我们从小就一 Karena 直被提 begitu 醒， besar kasih Allah akan dunia ini. 因为神爱世人， Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 甚至将他的独生子赐给我们， Supaya barang siapa yang percaya kepadanya 也是叫一切信他的人 tidak binasa. 不至灭亡， Melainkan beroleh hidup yang kekal. 反得永生。 Saudara, kemudian kita melihat Lewi berdiri mengikut dia. 然后我们就看到利未站起来跟从他。 Saudara, kenapa Lewi itu begitu berespon ketika Tuhan Yesus mengundang? 那么为什么主耶稣邀请要利未的时候，他马上回应呢？ Lewi bukan orang gila. 那么利未并不是疯子， Dan itu tidak karena sesuatu misalnya pengaruh magic. Saudara, dia langsung ikut Tuhan Yesus. 也不是一种魔术的影响，以致他跟从主耶稣。 Tetapi sebenarnya Lewi sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. 而是实际上呢，利未已经听说关于耶稣， Apa yang Yesus sudah lakukan dan ajarkan, 主耶稣所做的、所教 dia 的， sudah mendengar, saudara. 他已经听过了。 Kalau saudara membuka Lukas 15 ayat 1, 如果我们看到路加福音第15章， para pemungut cukai, orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. 那么税吏和罪人呢，他们通常是聚在一起来听主耶稣的话。 Saudara, Yesus terbuka ketika dia mengajar di publik.
那么主耶稣如果在大众讲话的时候是无所不说的， Siapapun boleh datang, 每一个人都可以来， siapapun boleh dengar. 每一个人都可以听 Pemungut cukai ini, saudara, 这个税吏， dia pun mendengar. 他也听到了。 Pada waktu dia mendengar, 当他听到了， maka Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, 以致罗马书10章17节说， iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 Saudara, saya mau tanya, saudara pada waktu menjadi orang yang percaya, hari ini percaya, kenapa? 我要问大家，如果你今天能够相信主，是为了什么？ Bukan langsung, saudara, 不是马上， tapi karena kita membaca firman Tuhan. 而是因为我们阅读上帝的 Kita 话语， mendengar firman Tuhan yang disampaikan. 我们听了所传讲的 Kita 上帝的 membaca 话， sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan. 我们阅读一些有关于上帝的书籍。 Waktu kita mendengar ataupun membaca, 当我们听了或者是读了， maka firman Tuhan itu berbicara kepada kita. 因此上帝的话对我们说话。 Lewi mengetahui sedikit tentang Tuhan Yesus, 利未稍微知道关于主 tapi 耶稣， Yesus tahu banyak tentang Lewi. 但是主耶稣却非常的清楚利未 Dia，tahu isi hatinya. 他知道他的心思。 Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, bukankah kita tahu begitu banyak orang yang sukses hidupnya? 在我们的人生道路当中，我们不是看到有很多成功 Mungkin 的人吗 di？dalam bentuk secara materi, 可能是在物质上， bentuk kepopuleran dan 或 sebagainya. 在名誉上。 Pada waktu kita mempunyai segala sesuatu, 当我们拥有一切的时候， ternyata itu tidak pernah bisa memuaskan. 原来这一切都不能够满足我们。 Saudara, kalau zaman saya ingat sekali, saya kalau melihat Elvis Presley di dalam dia menyanyi luar biasa, bukan? 在我年轻的时候，我是听了这个 Elvis Presley 所唱的歌， Mungkin kita melihat generasi yang berikutnya Michael Jackson, begitu hebatnya dia. 也有一些些人是听了这个 Michael Jackson 的。 Tapi kita tahu sejarah mencatat mereka bukan orang-orang yang berbahagia. 但是呢，这也那个历史记者他们并 Mereka 不是 orang-orang 快 yang 乐的 hatinya 人， kosong. 他们都是心里空虚的人， Mereka memiliki kehampaan di dalam jiwanya. 他们在心灵呢有很大的那个空虚和影响。 Saudara lihat bagaimana para bintang-bintang Korea. 我们看到一些韩国的明星， Berapa banyak mereka yang bisa membunuh diri? 有多少个人他们自杀了？ Bukan orang yang kurang, saudara. 他们并不是缺乏的 Tidak 人， kurang harta, tidak kurang cantik, tidak kurang tampan, tidak kurang segala-galanya. 他们拥有财富，拥有美貌，拥有一切， Tetapi mereka tidak memiliki, yaitu Tuhan Yesus. 但是他们并没有拥有主耶稣。 Oleh sebab itu kitab Pengkhotbah mengatakan, ingat penciptamu pada masa mudamu. 所以传道书跟我们讲说，你要记得你年幼的时候那个造你的人， Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan di dalamnya. 在毫无喜乐的那些年日未曾临近之间，当纪念造你的。 Seorang yang bernama Lause, 有一个人名叫老子， dia mengatakan mengenali orang lain itu cerdas, mengenal diri sendiri itu bijaksana. 那么老子的话就是说，知人者知，自知者明，意思就是说，能了解别人的人是一个聪明的人，那么能够认识自己的人才能够叫做一个高明的人。 Pythagoras mengatakan kenali dirimu agar kamu bisa mengenal alam semesta dan Tuhan. 而且另外一个Pythagoras 讲说，你要认识自己，才能够认识宇宙和认识上帝。 Seorang yang bernama Aristotle mengatakan mengenal diri sendiri adalah awal semua kebijaksanaan. 那么阿里佐多德更是说到，你要认识自己呢，就是一些智慧的开端。 Tetapi Alkitab mengajarkan berbeda. 但是圣经却教导的不一样， Seseorang tidak mungkin bisa mengenal dirinya sendiri 一个人不可能够认识自己， jikalau tidak mengenal Tuhan yang telah mewahyukan diri melalui firman Tuhan. 如果他不认识上帝，把他的话语漠视或启示给我们， Saudara tidak mungkin bisa mengenal diri kita 我们不可能够认识自己。 hanya ketika kita mengenal Tuhan dan firman-Nya. 唯有知道上帝、认识上帝和认识他的话语， Kita mengenal diri kita dan kita mengenal orang lain. Kita adalah orang-orang yang berdosa. 我们才能够认识自己、认识别人都是罪人。 Oleh sebab itu Yesus mengatakan kata ego eimi, aku adalah roti hidup.
当然是，所以主耶稣说：“我是生命的粮， Aku terang dunia, aku pintu, akulah gembala yang baik dan seterusnya. 我是世界的光，我就是门，我是好的牧者，还有其他等等。” Seseorang tidak mungkin saudara bisa mau percaya kepada Tuhan 没有一个人能够愿意相信上帝， jikalau tidak karena anugerah Tuhan. 若没有上帝的恩典。 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. 那么提摩太后书2章16到17节 Berkata seperti ini saudara. 这样子说： Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 应该是哥林多后书3章16到17节，但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。 Kita akan masuk di dalam poin kita yang kedua, yaitu hidup sebagai murid Kristus. 我们要进入第二点，就是过着基督门徒的生活。 Ya, saudara, kalau kita bersama-sama melihat bagaimana ketika dikatakan Lewi bangkit berdiri dan mengikut Yesus, 我们看到利未怎么样的站起来跟从主耶稣， maka kemudian dia mengadakan sebuah perjamuan. 那么他就举行了一个宴席。 Kalau Injil, kalau saudara lihat, maka dikatakan dengan sangat jelas makan itu adalah merupakan sebuah lambang penerimaan, sambutan dan persahabatan. 那么我们看到吃就是一种愿意的接受，或者是一个欢迎，或是迎接。 Itu adalah selalu saudara di dalam bisnis, di dalam kehidupan gereja, saudara mengundang seseorang itu karena penerimaan, sambutan atau persahabatan. 所以我们看到呢，在教会或者是在其他地方也是一样的，你要请人家吃，就是你接受他，或是迎接他。 Saya sebagai pendeta atau keluarga hamba Tuhan, sering saudara jemaat berbaik hati menerima, menyambut, lalu mengundang makan. 我作为一个牧师或者是一个属灵的那个领导人，我会众很认识，能够邀请我，或者是去吃饭，或者是邀请我去宴席。 Tentu bersyukur ada orang mau mengundang, 当然我非常感恩有些人要邀请我。 nanti bisa bersama-sama doa setelah makan dan seterusnya. 那么之后吃完饭都可以一起祷告， Saudara, penerimaan bukan? 这是人家接纳我。 Nah, kalau saudara kita tahu orang ada yang mengundang dengan tulus, saudara. 我们知道有些人是诚心的邀请， Tidak usah mengajak makan di tempat yang yang artinya sangat glamor, tidak usah. 他不需要邀请我到一个很豪华的地方吃饭， Ada yang mungkin cuma ngajak, ayo kita makan sate. 可能他只说我们去吃沙爹， Atau kalau perlu makan ayam goreng begitu. 或者是去吃炸鸡。 Saya bisa melihat ketulusan, saudara. 我能够看到他们的诚心。 Tapi saudara, ada yang mengundang ke satu tempat, 但是有些人就会邀请到某一个地方， tapi mau titip pesan sponsor. 但是呢，却要我们要 Ada hal-hal yang ingin dikehendaki oleh dirinya. 就是在这个邀请背后有一些他的 Saudara, 目 ini 的， adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. 这是非常有可能发生的事情。 Waktu Tuhan Yesus diterima oleh Lewi, 当主耶稣被利未接纳的时候， diundang makan bersama-sama. 他邀请他一同坐席。 Dan saudara, ada satu istilah yang dipakai, dikatakan di dalam Lukas, itu sebuah perjamuan. Jadi bukan hanya sekedar makan. 所以在路加福音使用的就是一个宴席，而不是那平常的吃饭。 Waktu perjamuan itu diundangnya orang-orang berdosa, kolehannya dari orang-orang Lewi ini atau pengungut cukai. 那么在宴席当中，利未邀请了很多人，一些罪人，还有其他的人。 Mereka diundang semuanya oleh Lewi. 利未就邀请了他们所有的人， Bertemu dengan Tuhan Yesus. 就遇见了主耶稣。 Mungkin di dalam mereka berbincang, maka Lewi akan mengungkapkan apa yang didapatnya setelah dia meninggalkan segala sesuatu. 那么在这个宴餐中，可能利未会讲说，他跟从主耶稣的时候能够得到了什么。 Lewi belajar menyangkal diri. 那么呢，利未就学习了自我接纳。 Saudara, Alkitab mengatakan bagaimana seseorang mengikut Kristus. 那么圣经记载了一个跟随主耶稣的人是怎么 Yang 样的？ pertama itu adalah menyangkal diri, bukan? 第一就是舍己， Bukan hanya itu, memikul salibnya 不只是这样，还要背起十字架， dan mengikut Kristus setiap hari. 而且每日都要跟从主耶稣。 Ini adalah seorang yang menjadi pengikut. 这就是一个跟从主耶稣的人的。 Saudara, apakah Lewi tidak suka kekayaan? 难道我们倒不喜欢财富吗？
Semua kalau ditanya, suka nggak kamu jadi orang kaya? 如果我们问你们喜欢做一个有钱人吗？每个人都说要。 Kita mengatakan saya perlu uang, saya kalau jadi orang kaya bagus juga begitu. 他说如果我有钱，做一个有钱人也很好。 Daripada ketemu dengan orang kere katanya. 与其遇见一些贫穷的人， Ini merupakan sebuah realitas. 这是一个现实。 Tetapi kita melihat satu hal. 但是我们看见一件事， Lewi tinggalkan semua pekerjaannya. 利未离弃了他所有的 Lewi 工作， tinggalkan semua dosa-dosanya. 他又弃了他一切的罪， Lewi tinggalkan semua itu. 他离弃了这一切。 Dia sekarang menjadi pengikut Kristus. 他现在是跟从主耶稣的 Dia 人， ikut teladan Kristus. 他跟从主耶稣的榜样 Di。dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan Kristus telah menderita untuk kamu yang telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 那么在彼得前书第2章21节说：“你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。” Saudara, Lewi telah dipanggil oleh Tuhan. 那么利未蒙上帝呼召， Diundangnya dan dia tinggalkan semua. 上帝邀请他， Dia 他 menjadi 并留 pengikut 下一切， Kristus. 他成为一个跟从耶稣的人。 Pada waktu dia menjadi pengikut Kristus, 当他成为跟从主耶稣的人之后， dia rela membayar harga. 他愿意付上代 Dia 价， tinggalkan semua dosanya. 他遗留下他一切 Dia 的罪恶， tinggalkan semua pekerjaannya yang kotor itu. 他留下他一些肮脏的工 Dan 作， dia hidup di dalam kebenaran Tuhan. 而且活在上帝的意中。 Dia tinggalkan semua. 他留下一切， Tetapi talenta yang Tuhan titipkan 那是有上帝遗留给他的一些 sebagai 财产。 seorang pemungut cukai. 作为一个税吏， Saudara, sipuannya sangat kuat pemungut cukai itu. 他的那个一个税吏的那个影响力非常 Dia 大， menguasai bukan hanya bahasa Arami, tetapi juga bahasa Ibrani. 而且他不只是掌控了一些的语言，而且掌控 Dia 了一些 menguasai 希腊 bahasa 语言， Yunani. 他也能够认识希腊文， Dia tidak tinggalkan penanya. 他也没有离弃他所 Dia 有的一切， memakainya untuk menuliskan riwayat atau sejarah Kristus. 他使用他的笔来写下跟主耶稣一起的故事。 Dia menuliskan melalui wahyu Tuhan, yaitu Injil Matius. 他用上帝的默示来写下福音，那个马太福音。 Di dalam perjalanan hidupnya dia rela membayar harga. 在他生命的路当中，他愿意付上代价， Bukan hanya memberitakan Kristus, 而且要传扬基督， tapi dia mati sebagai martir Kristus. 而且他作为一个殉道者死在上帝面前。 Saudara, kita tahu kalau kita sudah menerima anugerah Allah, 如果我们大家都知道，如果我们已经领受了上帝的恩 maka 惠， 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 mengatakan seperti ini. 因此彼得前书第1章18、19节这样子说： Sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 就如彼得前书第1章18、19节说的：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着耶稣基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。” Tidak ada orang yang benar, saudara. 没有一个人是义人， Kita semua adalah orang yang berdosa. 我们都是罪人。 Tetapi melalui pembenaran Tuhan kita dijadikan kudus. 而且，但是接着主耶稣，我们能够称义，变成圣人。 Mungkin hidup kita masih bisa jatuh dalam dosa. 可能我们的一生中还会跌在最终， Tetapi Tuhan kembali menolong. 但是上帝还会 Dan 帮助 kita 我们。 selalu diingatkan bahwa kita selalu membutuhkan anugerah Tuhan. 而且我们时常被提醒，我们时时刻刻都需要主耶稣。 Saudara, apakah yang menjadi tekad kita hari ini? 那么今天我们仅是怎么样呢？ Saya ingin mengajak saudara memikirkan, 我邀请大家都一同思想， introspeksi. 能够自我反省， Apakah di dalam kehidupan kita sudah merasa diri kita orang benar? 在我们的生命当中，我们是不是认为自己是 Karena 个 kita 艺 sudah 人？ datang ke gereja. 我们时常来到教会， Kita tidak pernah ada catatan kriminal. 我们没有任何犯罪的记录， Kita tidak pernah membuat terlibat sebuah permasalahan yang besar. 我们也没有陷入一个大问题当中。 Tapi tahukah saudara dan saya, 但是你和我知道吗？ kita adalah orang-orang yang berdosa. 我们都是罪人， Dan kita tidak bisa
menebus dosa kita sendiri. 我们自己本身不能够赎自己的罪， Hanya Tuhan yang bisa menebus dosa saudara dan saya. 唯有主耶稣基督能够赎我们的罪。 Karena kasih-Nya. 因着他的爱， Mari kita bertanya, saudara. 让我们自问自己： Apakah di dalam kehidupan kita sudah menjadi orang yang sungguh memiliki Kristus? 在我们的生命当中，我们是不是真正的拥有主耶稣？ Saya tidak katakan saudara sudah dibaptis atau menjadi orang Kristen. 我没有问你，你是否接受洗礼成为基督徒？ Sudahkah Kristus ada di dalam hidupmu? 你主耶稣是否在你心中？ Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. 以致我们能够像使徒保罗所说的： Apa yang dulu menjadi keuntungan, 以前对我有益的， apa yang dulu aku begitu cintai, 如果无论是什么我以前所爱的， sekarang itu seperti sampah bagiku. 现在这一切都成为粪土， Karena Kristus. 因为基督。 Saudara, apakah di dalam kehidupan kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? 在我们一生中，我们是否是一个完全相信主耶稣的人？ Seorang rekan pendeta, seorang rekan hamba Tuhan bicara dengan saya beberapa bulan yang 有一 lalu. 个同工几个月前对我这样子说： Pak, dia katakan, saya sungguh sedih sekali. 他说牧师，我实在非常的伤心。 Kadang-kadang itu yang namanya orang Kristen, tokoh gereja, 有时候这些基督徒成为教会的一些人物， tapi kalau di dalam rapat gereja itu sama seperti orang-orang yang bukan orang percaya. 但是如果在会议当中，教会的会议当中，好像一个不认识主的人， Meja digebrak-gebrak, 他们会拍桌子， tidak kalah dengan Prabowo. 跟那个保罗没有两样。 Di gereja, saudara. 在教会， Saudara, kita tetap harus mawas diri 我们时时刻刻要谨慎， bahwa kita adalah orang yang berdosa. 我们要意识到自己是罪 Kita 人， selalu membutuhkan Tuhan, 我们 saudara, 永远需要主耶稣， untuk mencucikan dan melayakan, 能够使我们洗净我们所我们配的， menjaga kehidupan kita kudus. 能够叫我们的生命成圣。 Saudara, hari-hari ini kita tentu berada di dalam masa-masa yang tidak gampang karena mendengar bagaimana keadaan di Gaza. 但是今天呢，我们能够听到那个加沙的消息，我们知道当今的生活并不容易。 Sekarang banyak sekali demo yang terjadi, bukan? 现在有很多一些游行抗议的， Dulu itu masalah Rusia dengan Ukraina. 以前是关于那个俄罗斯跟Ukraina. 叫什么忘记了。 Sekarang saudara, kita melihat bagaimana dengan Palestina dan juga Israel. 所以现在我们看到巴勒斯坦跟以色列的事， Demo terus. 一直不断的一些游行， Saudara, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan tanda-tanda zaman. 我们要意识到那个末世的征兆已经显现了。 Apakah zaman akan segera berlalu? 是否世界将要过去？ Kita harus selalu siap hati, saudara. 我们要时时刻刻预备自己。 Kita tidak bisa bersandar kepada kekayaan ataupun juga keadaan negara yang nampaknya tentram. 我们不能够依靠这财富，或者依靠那个国家的平安。 Sesuatu perubahan bisa cepat sekali. 而这些改变会突然间的发生。 Saudara ingat pandemi, bukan? 我会记得那个疫情， Begitu cepat saudara terjadi perubahan. 就突然间就发生了另一个很多的改 Peperangan 变。 sekarang mungkin ada di Timur Tengah. 那么战争可能现在在中东， Tapi bisakah bisa cepat tiba-tiba datang ke Indonesia? 或者是突然间来到印度尼 Kita 西亚， tidak tahu. 我们都不知道。 Tapi kita tahu kita adalah orang yang berdosa. 但是我们知道，我们都是罪 Kita 人， membutuhkan Tuhan. 我们需要上帝。 Saya ingin saudara kita coba tenangkan sejenak. 我叫大家稍微的安定自己， Kita berdoa di hadapan Tuhan. 我们在上帝面前祷告， Mari kita masuk dalam doa. 我们一起进入祷告。 Saudara, sementara saudara berdoa, 在你一边祷告， saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. 我要问你们几个问题。 Saudara, apakah engkau menyadari pada waktu kita belajar firman Tuhan hari ini, 你是否意识到，当你今天学习上帝的话语的时候， kita semua adalah orang yang berdosa. 我们都是罪人， Tetapi Tuhan Yesus memanggil kita 但是主耶稣呼召我们，
Maukah saudara menjawab kepada Tuhan? 你愿意回应上帝的话吗？ Ya Tuhan, aku mau. 上帝啊，我愿意， Aku mau mengikut Engkau. 我愿意跟从你， Aku rela 我愿意 menjadi pengikut Kristus 成为基督的门徒， yang menyangkal diri, 能够舍己 memikul salib, 背起十字架， dan mengikut Kristus 来 setiap 跟随主 hari. 耶稣，每一天都跟随。 Saya mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, ada di gereja. 我可能在教会已经成为基督徒很久的时间， Mungkin saya ada di dalam kegiatan aktivitas kekristenan. 也可能参与一些圣工的工作， Tetapi saya sebetulnya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 但我实际上还没有接受主耶稣成为我个人的 Saudara, 救主。 jikalau ada yang hari ini kau tahu 如果这个时候有些人知道 engkau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 你还没有接受主耶稣作为你个人的救 Engkau 主， merasa diri sudah cukup baik. 你觉得自己已经够好 Engkau 了， bukan orang berdosa. 但是你是个 Hari 罪 ini 人。 engkau mendengar firman Tuhan. 今天你听了 Engkau 神的 adalah 话， orang yang berdosa. 你是罪人， Yang membutuhkan Tuhan Yesus. 是需要主耶稣的人。 Dan kau mau berkata, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu hari ini. 那么你就要对主耶稣说：“主耶稣，我今天就要相信你。 Jikalau ada di antara saudara yang berkata seperti itu, saudara angkat tangan dan turunkan tangan 如果 kembali. 当中有些人这样子说的话，请你们举个手。 Adakah di antara saudara yang pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus? 是否在我们当中有第一次相信主耶稣的人？ Yang kedua, 第二， saudara kita sudah menjadi orang yang percaya. 我们都成为相信主的人， Tetapi hidup kita adalah hidup yang selalu berkanjang dalam dosa. 但是我们的生命呢，却一直陷在最终。 Engkau tidak pernah mempunyai kemenangan di dalam perjalanan imanmu. 你在信仰生活中没有得胜的地方， Terus menerus hidup berkanjang dalam dosa yang sama. 你一直活在罪恶的生活中。 Tapi engkau mau berkata, Tuhan tolong aku. 但是你愿意说：“主啊，求你帮 Aku 助我， mau Tuhan. 我愿意。 Saudara, jikalau engkau mau berkata seperti itu, ”如果你愿意这样子说， saat ini mari kita akan bersatu hati, kita akan masuk dalam doa. 这个时候我们要同心进入祷告。 Bapak Sorgawi, hambamu dan yang menerjemahkan sudah sampai di sini. 天父上帝，你传讲信息跟翻译的人已经停止说话。 Terima kasih Tuhan untuk setiap diri kami yang hadir hari ini. 感谢主，让特别是在场的每一个人， Yang sudah hadir pagi ini dan mendengarkan firman Tuhan. 在场的人已经聆听了你的话语。 Karena di dalam kehidupan kami adalah sungguh-sungguh sudah memiliki Kristus. 在我们生命当中，我们其实已经拥有耶稣。 Kami sudah diampuni, disucikan oleh darah Kristus. 你的宝血已经洗净我们，使我 Terima 们神 kasih 圣。 Tuhan. 主啊，感谢你。 Tetapi jikalau ada di antara diri kami, 但是如果在我们当中， kami di dalam hidup yang terus jatuh bangun dalam dosa yang sama. 在我们的生活当中一直跌在起起伏伏的 Tolong 那 kami 个 Tuhan 水 untuk 中， hidup di dalam kemenangan Kristus. 求你帮助我们能够过着得胜的生 Karena 活， pertolongan Roh Kudus, 而且有圣灵的帮 kami 助。 tidak hidup di dalam kedagingan kami. 我们没有活在肉体上， Kami tidak hidup memikirkan perkara yang di bawah. 我们没有活在一些属世的生活当 Tapi 中， kami selalu memikirkan perkara yang di atas. 而是一直仰望在上面的事， Bukan perkara yang sementara, 不是暂时的事， tetapi perkara kekekalan. 而是永远的事。 Terima kasih Tuhan, Kau ampuni kami. 主啊，感谢你，饶恕 Engkau 我们， kuatkan kami 求你坚固我 sehingga 们， kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. 好让我们跟主耶稣能够保持 Terima kasih. 很好的关系。感谢 Berkati 主， setiap diri kami. 求你赐福我们每一个人。 Di dalam nama daripada Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉靠主耶稣的圣名，我们已经祷告。 Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali.